Hai, selamat datang ke Pod Gebang. Okey, di dalam video segmen Gebang Pertanian kali ini, aku nak gebangkan pasal satu buah-buahan atau pokok buah yang mana rata-rata rakyat Malaysia tahu, yang mana ianya sangat penting dalam pembuatan air teh ais limau. Cita rasa orang Malaysia ataupun Southeast Asia ni sebenarnya dia agak unik berbanding dengan orang Eropah. Dia berbeza sebab macam kalau orang di Eropah, mereka menggunakan teh, dia orang ada juga teh teh with the lemon ataupun ice lemon tea. Tapi kita in Malaysia ataupun dekat Southeast Asia, kita agak jarang dengan ice lemon tea. Kita punya sendiri limau kita sendiri untuk memasamkan teh ais kita, iaitu yang mana kita panggil sebagai limau kasturi. Yang mana kalau kita order teh ais limau, teh ais kita mesti dicampur dengan limau kasturi, bukanlah dengan buah lemon. So dalam video kali ini aku nak ceritakanlah sedikit mengenai limau kasturi ini. Okey, limau kasturi ini dalam bahasa Inggeris dia dikenali sebagai calamansi, ataupun nama lain dia ada juga yang panggil sebagai Philippine lime atau Philippine lemon. Sebab aku tak sure ianya berasal daripada Filipina pun tidak, tapi kalau mengikut daripada sumber, sebenarnya pokok limau kasturi ni dia berasal daripada kawasan Southeast Asia punya region lah, iaitu Asia Tenggara, yang mana termasuklah di dalam kepulauan Indonesia, kepulauan Tanah Melayu, kepulauan Borneo dan juga kepulauan Palawan, iaitu Filipina. Tapi mungkin buah limau kasturi ini first ditemui ataupun discovered di kawasan Filipina oleh pengembara or something atau pengkaji. So that's why lah dia dikenali sebagai Philippine lime oleh orang-orang putih yang membuat catatan kan. Dan perkataan kalamansi itu juga datang daripada Kalamandin ataupun Kalamandian, tak silap aku, yang mana ianya berasal daripada perkataan Tagalog, iaitu Kalamanding. Buah limau kasturi ini dekat Filipina dia dipanggil sebagai Kalamanding, dan itu adalah asal usul nama kalamansi, iaitu nama Inggeris kepada limau kasturi ini. Manakala di Malaysia pula rata-rata limau tersebut dikenali sebagai limau kasturi, ataupun ada juga yang panggil, orang-orang kampung panggil limau sambal. Sebab kita nak buat sambal belacan, memang kita pakai limau ini. Kita tak pakai limau nipis. Macam masakan Thailand atau masakan Siam, dia orang mostly menggunakan limau nipis dalam masakan dia orang. Macam kita masakan Melayu, kita lebih gemar menggunakan limau kasturi dalam masakan kita untuk memasamkan. Sebab pada aku rasa limau kasturi ni dia lebih dia masam, tapi masam dia tidaklah setajam limau nipis, yang mana limau nipis in English kita panggil dia sebagai lime. Yang this one is kalamansi. Dia punya masam limau kasturi ni adalah masam yang pada aku sedikit mild dan juga ada rasa yang unique taste. Dia punya bau pun lebih wangi berbanding bau limau nipis. Untuk pengetahuan korang juga, sebenarnya limau kasturi ini terdiri daripada beberapa variasi sebenarnya. Walaupun kita tengok macam satu jenis je, macam sama je kan limau kasturi ni, tapi sebenarnya dia ada beberapa perbezaan daripada segi variasi. Perbezaannya itu adalah terdiri daripada saiz buah, yang mana ada varieti pokok limau kasturi yang berbuah dia boleh besar, taklah sebesar limau nipis, tapi dia lebih besar daripada saiz yang biasa. Kemudian ada juga varieti yang mana dia punya ketebalan kulit lebih nipis. Ada juga varieti yang mana pokok limau kasturinya hampir tidak ada duri. Rata-rata pokok limau kasturi yang kita jumpa di pasaran memang jarang ada duri lah. Tapi untuk pengetahuan korang, sebenarnya memang wujud varieti limau kasturi yang mana dia berduri agak banyak, dan duri dia boleh panjang-panjang around 1 inci macam tu. Itu kita panggil sebagai varieti yang lama lah untuk limau kasturi. Varieti yang baru-baru sekarang ni memang mostly yang dijual selalunya memang tak ada duri, hampir tak ada lah. Korang tahu atau tak tahu, sebenarnya wujud limau kasturi yang mana dia punya kulit berbelang, yang mana bukan sahaja kulit berbelang, tapi dia punya daun juga bercorak. Dia bukanlah satu color hijau saja, dia bercorak hijau dan juga kuning. Ada yang panggil pokok limau kasturi ini sebagai limau kasturi batik. Nama lain dia in English biasa orang panggil sebagai calamansi variegated lah. So untuk aku tunjukkan rupa limau kasturi variegated ni, kita kena pergi ke kebun sekejap lah ya. Alright, let's go. Okey, inilah rupa limau kasturi variegated tu. Tengok daun dia bercorak kan, jadi hijau-hijau kuning. Tengok buah dia banyak sampai meloyot pokok dia. Kita tongkatkan tu buah dia kalau tengok dia jauh macam kuning aja. Dia sebenarnya kalau kita tengok dekat-dekat, dia berbelang hijau-hijau belang kuning. Tu
Dia punya daun pun unik. Menyebabkan pokok ni unik adalah rupa luaran dia lah. Daun dia berbelang, kemudian buah dia pun berbelang. Kalau kita tengok sekali imbas, orang akan cakap, ini pokok hiasan ke, pokok bunga ke? Tapi sebenarnya pokok limau kasturi. So sebagai perbandingan, aku nak tunjukkan ini adalah rupa limau kasturi yang biasa, yang kita selalu jumpa dekat pasaran, yang kita tanam kat tepi rumah apa kan. Dia macam ni, warna hijau. Tapi untuk limau kasturi variegated ni, buah dia sebegini. Kau nampak, boleh nampak beza kan. Ini berbelang rupa dia, yang dia ada hijau berbelang kuning, manakala yang biasa just hijau saja. Yang hijau ni pun kalau dia masak dia akan boleh jadi macam kuning-kuning orange macam tu. Yang ini bila dia masak pun sama, dia boleh jadi kuning-kuning orange, tapi bila muda dia macam ni. Warna dia lebih lawa, lebih unik lah. Dia tidak macam ini kan biasa kan. Macam ini dia lebih menarik. Malah pokok dia pun sebenarnya macam tadi korang tengok, pokok dia lebih lawa, daun dia cantik. Dan disebabkan rupa dia yang lawa ni, limau kasturi ni bukan setakat kita boleh guna untuk ambil buah dia, dia juga boleh jadikan hiasan. Ramai yang mana penanam limau kasturi variegated ni tanam di rumah mereka dalam pasu sebagai hiasan dan juga sebagai untuk guna buah dia. Untuk rasa buah limau kasturi ini sebenarnya tidak ada beza. Okay, kalau tak percaya kita try Okey, ini rupa dalam buah limau kasturi ni. Ini limau kasturi biasa, dalam dia macam gini, warna kuning orange sikit. Sama juga macam limau kasturi variegated ni, dalam dia pun sama kuning orange juga. Sama ada biji. Ada juga aku lupa bagi tahu tadi, sebenarnya limau kasturi ni ada variety dia yang mana limau kasturi tu tak ada biji. Dia bukanlah tak ada biji, dia seedless. Seedless tu bermaksud seedless lah actually, dia kurang biji. Macam gini kita nampak agak banyak biji dia. Kalau yang variety yang tak ada biji tu, biji dia mungkin dalam satu biji ni, dalam satu dua biji dalam satu buah ni mungkin dalam satu biji je. Kadang-kadang mungkin tak ada langsung. Tapi yang itu variety lain lah. Yang ini limau kasturi variety variegated, dia ada biji. Rupa dalam sama, ketebalan kulit sama juga, saiz buah lebih kurang aja. Jumlah berbuah pun lebih kurang. Cuma lah limau kasturi variegated ni tumbesaran dia agak perlahan sikit berbanding dengan limau kasturi biasa. Limau kasturi biasa kau tanam sekejap aja, dalam beberapa bulan pokok boleh rimbun. Tapi kalau untuk limau kasturi variegated ni, tumbesaran dia agak perlahan sikit lah. So kita kena sabar. Tapi berbaloi lah, buah boleh guna, rupa pun lawa. Rasa okay. Sama. Rasa tu tak sama. Dia masam-masam yang bukan masam tajam, masam berlemak lah, senang kita kata. Buat sedap ya. Ni kalau buat teh ais sedap juga ni. Okey, so setakat ini saja perkongsian aku berkenaan dengan limau kasturi variegated untuk dalam video kali ni. So jika aku ada tersilap kata atau tersilap fakta dalam sepanjang video ni, aku mohon maaf. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain video, insya-Allah. Assalamualaikum.